realiti sekarang ni hak asasi di barat lah terutamanya, dia seolah-olah menjadi agama baru, agama baru. Di barat, tapi masalahnya di negara kita ni atau di negara timur ni kadang-kadang berlaku juga kumpulan-kumpulan hak asasi ni cuba memperjuangkan hak asasi dan meletak paling tinggi sekali lah mengatasi semua benda. Dan ini berlaku kerana orang barat ini sebenarnya mereka menjadikan agama ni sebagai satu perkara sampingan. Tak penting pun bagi mereka agama ni, kan? Kalau ada kepentingan tertentu baru mereka kembali kepada agama. Itu pun tidaklah, majoriti mereka adalah golongan etis, tak percaya kepada Tuhan ataupun saintisis, kepada sains Tuhan, kan? Sebab itulah mereka berpegang pada konsep-konsep seperti Nietzsche ni, bukan Nietzsche tulisan dia, Nietzsche ni dia kata God is dead, Tuhan tu dah mati. Dan ramai di kalangan mereka ni percaya ni dah, Nietzsche dah kata pada tahun 1883, dah lama Nietzsche kata. Tapi orang pada konsep God is dead, maknanya bagi mereka agama ni tidak penting, sebab mereka berpegang kepada prinsip secularization atau secularism, yang mana di antara prinsip ini yang memisahkan agama dengan politik, desacralization of politik. Maknanya politik itu tidak lagi unsur keagamaan, unsur kemuliaan, unsur kebaikan dari sudut agama lah, sacral unsur keramat dan sebagainya, dipisahkan secara mutlaknya, kan? Kalau orang politik agama bila jadi itulah lebih kurang, dan juga deconsecration of value, sistem nilai mereka tidak lagi mutlak, maknanya boleh berubah anytime secara keperluan mereka. Ini berlaku bila kita bercakap tentang mereka seolah-olah hari ini tidak berpegang kepada prinsip agama. Dan apabila mereka tidak lagi meletakkan agama sebagai rujukan, mereka bebaslah, sebab sistem nilai mereka tidak lagi mutlak, kan? Deconsecration of value, sistem nilai mereka tidak lagi mutlak, boleh berubah mengikut apa yang mereka suka. Sebab itulah LGBT ni bukan lagi satu perkara yang asing bagi mereka. Dulu sebenarnya orang Eropah dianggap LGBT ni satu jenayah juga. Gay, lesbian ni satu kesalahan. Di Eropah 100 tahun lepas masih lagi kesalahan. Tapi sekarang ini dia dianggap sebagai satu hak yang perlu diperjuangkan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau tengok yang gambar saya letak tu, demonstrasi tu bukan berlaku di Eropah, tu berlaku di Kuala Lumpur. Orang Malaysia pun dah mula pandai bawa bendera jalur-jalur ini untuk tunjuk perasaan nak minta supaya LGBT diberikan hak berdasarkan prinsip hak asasi, seolah-olah hak asasi ini mengatasi agama, mengatasi segala-galanya, dan hak asasi ini menjadi agama yang barulah, tak ada siapa boleh mempertikai, mempersoal. Bahkan kalau kita tengok di UK, Perdana Menteri, siapa isteri Perdana Menteri sekarang ni? Mana ada isteri? Dia hanya ada tunang dia, duduk serumah dengan tunang dia dekat Downing Street tu. Maknanya dah jadi satu perkara yang norm, boleh diterima. Pemimpin nombor 1 pun boleh duduk serumah tanpa kahwin, dan ada anak baru lahir anak dia. Ada anak tanpa kahwin. Kan diterima oleh masyarakat di barat. Walaupun di UK misalnya, kalau 60 tahun lepas masih lagi ada undang-undang adultery ni perzinaan lah, kan? Perzinaan masih lagi ada, tapi sekarang ni sistem nilai dia dah berubah, boleh diterima. Bahkan setengah negara Luxembourg, dia ada menteri yang di kalangan gay, orang lain bawa isteri, dia bawa juga isteri dia, tapi isteri dia lelaki. Ini berlaku di negara barat, dan masyarakat barat dia tak persoal dah benda ni. Dia tak persoal. Sebab apa? Walaupun dalam agama mereka larang, tetapi agama tidak lagi mampu menguasai mereka kerana hak asasi mengatasi segala-galanya. Dan ini berlaku termasuklah di kalangan gereja-gereja, termasuk ketua gereja pop dalam isu hukuman gantung sampai hukuman mati ni. Sebab di barat gelombang desakan supaya dihapuskan hukuman mati ni sangat kuat. Dia kata kerajaan tidak boleh mengambil nyawa rakyat, tidak boleh play court. Maknanya bagi mereka mati. Kita orang Islam jelas. Orang Islam, dalam Islam kalau ada kesalahan tertentu ada hukuman mati dia.
dalam beberapa hukuman lah, tapi hukuman dadah tak termasuk. Hukuman tertentu ada hukuman mati. Maka termasuklah kisos, orang yang membunuh sabit kesalahan dia boleh dikenakan kisos. Itu dalam Islam. Tapi apa yang berlaku di negara barat ni, kalau kita perhatikan di negara barat, kita tengok macam mana mereka boleh sampai peringkat gereja pun terpaksa terima sesuatu yang ditentukan oleh hak asasi ini, terpaksa akur dengan kehendak hak asasi. Ini berlaku di negara barat. Bila POK kata, kita terpaksa terima, kan, death penalty ini perlu dihapuskan. Okey, sebagai kesimpulan, di manakah kita bila bercakap tentang hak asasi ini? Pada dasarnya kalau kita tengok dalam realiti masyarakat hari ini, apabila kita berdepan dengan COVID-19 ni, kita dapati isu asasi ini memanglah tak berapa dibicarakan sangat. Tetapi kita nampak macam mana mereka yang mendokong asasi ini kadang-kadang menjadi keliru lah. Yang mana satu hak, yang mana satu tanggungjawab. Sehingga kan bila berlaku COVID-19 ni, berlaku demonstrasi, mereka yang keluar tunjuk perasaan. Dia kata kita ni disekat kebebasan untuk kerana COVID-19 ini kita katakan confusion ataupun kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat barat. Apabila mereka terlalu sangat berpegang kepada prinsip asasi ini, menjadikan agama baru, menyebabkan mereka lupa garis panduan kehidupan yang sebenar. Dan kita di kalangan umat Islam ini, kita tetap bercakap isu asasi ini sebagai satu isu yang asas kepada pembelaan kepada rakyat. Sebab kita nak bela nasib rakyat menggunakan bahasa hari ini, bahasa yang mudah ialah hak asasi. Tapi dalam masa yang sama, menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan kita tidak terjebak dengan liberalism dan juga tidak terjebak dengan ekstremisme dari sudut asasi, sehingga menjadikan hak asasi itu sebagai agama yang mengatasi pemikiran dan juga agama yang sebenar. Jadi setakat ini saja pembentangan saya